Muslimin muslimat mati Allah Subhanahu wa taala, kita tak nafikan kita mari sini mencari rezeki. Kerjalah cari rezeki. Kita istilahkan boleh gaji ke, allowance ke, whatever lah, apa-apa saja. Tapi kita turun rumah cari rezeki. Dan kita amat memerlukan rezeki yang Allah Ta'ala bagi kepada kita, rezeki yang berkat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizq. Kita nak, ya Allah, kalau mu nak bagi rezeki kat aku, bagilah rezeki yang berkat. Selalu amba ulangi dalam kuliah hamba kata, rezeki yang halal belum tentu berkat, tetapi rezeki yang berkat automatik halal. Kita tukar hak ni. Hak kita duduk sedap hati je, pasal kita tidak curi, kita tidak merokok, kita tidak bunuh orang, kita pun merasa rezeki kita tu halal. Betul? Kita mari betul-betul punch card, kita balik pun on time, betul-betul halal rezeki kita. Tapi berkat ke tak? Hasil daripada rezeki yang tidak berkat ni lah akan melahirkan generasi-generasi yang seperti kita tengok hari ni. Hasil daripada generasi-generasi yang lahir seperti hari ni kerana mari daripada ibu dan bapa cari rezeki, tetapi rezeki tidak berkat. Ulama memberi penanda kepada kita, kalau nak mentahulah hak mari turun jap pagi kelip pukul 5 ni rezeki berkat ke tak, pertama sekali mu kena dekat, mu kau dekat dengan Allah Ta'ala. Ini tanda rezeki yang berkat, mu kau dekat dengan Allah Ta'ala. Kalau mu kau jauh, tak payah mentanya orang lah. Mu jawab sendiri dirimu, sebenarnya rezeki yang mu dapat tu tidak berkat. Dan yang kata tidak halal dah, orang kerja jalan. Kita tengok nipu dak kerja jalan. Kamu rasa tak dan nak nipu. Pasal ta ni, dia nak ta jalan, kalau dia main loleh-loleh kerah ta tu, patut mandu ada sebelah pula. Ta dah hitam sama color dengan dia. Panah ta lagi, panah tari pukul 1 lagi. Kita nak kata tidak halal kerja dia? Jangan. Halal. Peluh marketing. Tapi berkat ke tak? Zuhur dia mana? Asar dia mana? Maghrib dia mana? Isya dia mana? Subuh dia mana? Memang rezeki dia halal. Dia kerja dengan titik peluh dia sendiri, tak nipu sikit rambut. Kebanding dengan kita, ta'ahlah sama kerja belakang dulu. Pacak pukul 8, pergi minum air kat setengah jam. 15 topik kita bincang. Kaunter kosong. Orang kampung nak mari berurusan, kaunter ada 5. Yang beroperasi so-2 je. 3 lagi kaunter duduk mana? Nampak? Bila orang awam, klien kita bunyi, gapo dia kita tak awak. Batu pejabat tanah jaga nak jemput hamba. Ni hamba pun rasa pelik, kemamai jemput hamba. Pasal bila hamba setuh kakak ni di Kelantan, sorry to say ya, semua DO kena panggil ke SUK. Pasal hamba pergi ceramah satu majlis, satu pejabat tanah. Hamba tak tahu DO satu daerah tu telefon kat hamba. Dan DO tu biasa dengan hamba ketika hamba kerja dulu. Dia kena jawab surat. Kerana viral, yang viralkan itu nama akaun dia Juki Jeli.
Jeli Kelantan. Jadi DO Jeli kena jawab. Walahanya Juki Jeli ni contohnya macam ceramah pagi ni. Orang live. Lepas tu dia ambil sedutai tu dia buat TikTok. Pasal nak cari PT. DO tu telefon ketika tu Amo masih ingat lagi Amo ada di Kemamen ni lah. Dia telefon. Dia pun kenal ke dia. Dia kata, Ustaz ingat tak saya? Oh, kata ya. Kata lah ni duduk mana? Dia kata duduk Jeli Ustaz. Kata ada gap dia apa? Dia kata Ustaz, isu gap dia Ustaz. Kata gap dia apa? Hak viral tu. Ustaz campur dia ayat tanah tu. Mak gitu. Kata apa? Semua DO kena panggil belakang dia kata. Semua DO kena panggil ke SUK. Saya pun koyaklah kata sebenarnya yang viral kata tu akaun dia tu Juki Jeli tu kata bukan isu di Jeli, isu tempat lain. Saya pergi ceramah orang jemput. Saya pun koyaklah kaunter ada 5 ni tapi yang beroperasi sedua. Pohon lain duduk dalam duduk makan colek ke apa gini gitu. Minta maaf dah panggil sangat. Amba rasa lah panggil amba pagi ni. DO meeting semacam dalam seminggu berapa kali dia ada di Pejabat dan dia tidak mampu untuk raung. Kena ingat anak-anak semua, bila kita mati nanti belum kita melangkah lagi, Allah Ta'ala tanya dah. Sebelum selangkah kita kaki, Allah Ta'ala tanya, lagu mana pitih mu ambil, cara mana? Okeylah, kita kata cara molek diluluh oleh syarak, tak boleh lakah lagi. Pah muat ke dia? Aku beri pitih kamu, muat ke dia? Tak sesal lagi. Padahal kita cari dengan titik peluh kita, tak ada nipu, tak ada gapo. Tapi Allah Ta'ala tanya lagi, pah muat ke dia? Muat ke dia? Jadi bila mestuh 45 negara benda-benda macam tu nak ayat wi. Pasal style hamba ni lagu tu lah. Mana-mana apa. Sokor depan demo. Depan tu aku pun hamba. Orang viral siapa gitu mu. IPK Kelantan. Siapa kau hari ni tak panggil-panggil. Beberapa jabatan. Tak ada hal. Pasal muka kita sama kerja belakang. Kita boleh alami. Hak kita siang dengan ayat wi. Bila kita buat balik fitih we makan ke anak bini, akhir sekali generasi yang kita tengok hari ni mengalir dalam tubuh badan dia, darah mengalir tu daripada hasil dia. Allahu Rabbi ya Karim. Hak ni kita takut. Hak ni kita tak sih. Tanda rezeki yang tak berkat, yang pertama kita kau jauh dengan Allah Ta'ala. Kau jauh. Minta maaf Timel, lah ni tak ada nak pergi masjid pasal sibuk sikit lah ni, pasal tahu apa ni boh we kerja lebih sikit lah. Tahu naik sekekok, tahu naik gerik, tahu naik gotu, naik goni, naik gotu, tak ada nak pergi masjid. Rupanya mung kau naik, kau jauh, kau tak jumpa tangga masjid. Kita berasa it's okay, tak satu kita berasa. Tapi rupanya Allah Ta'ala uji dengan kedudukan kita, dengan kenaikan pakat, dengan harta pitih banyak sikit, kita mula kau jauh. Kita tak perasan tu. Allahu Rabbi ya Karim. Dah bagi tajuk ni sangat pagi ni. Ni ada kerja ni DO bagi tajuk ni. Yalah dah tu. Jangan makan buah marah ke dia. Nak gitu. Kamu ingat ke tajuk keluarga bahagia kau gapo gini ke? Perangai suami isteri. Dia ngomong so kata gini ni. Tak ada pun dia WhatsApp kamu, tapi kamu boleh bayar selalulah. Kamu boleh bayar. Isu dalam jabatan gitu. Kita kau jauh dengan Allah. Yang kedua, tanda rezeki yang berkat, kita mudah sedekah. Hujan panas ribut, aku satu hari aku mesti sedekah juga. Sikit banyak bab lain. Ini penanda aku rezeki berkat. Ni enggak
Kedekut Tuhan lah tahu. Makan keting sore dia. Pangadak dede pula takut orang napuk. Suka royak. Hopok demo. Pok jatan relax ku ya. Tak sungguh pok jatan kamu tahu lah dia makan kedai kira belakang. Ini jatan. Dah sungguh kira semua pasal dia tengok tu teo. Mati dia suruh kira belakang. Kira-kira ni ayah setengah. Tapi nampaklah dia tu pemurah. Pok Tina dia tak jarang ada. Bukan tak ada. Tapi gak makan ramai-ramai buah tu gak Tuhan lah tahu. Lepas tu gak pergi bayar gak jujuk beg kecil-kecil. Minta maaf kan betul dah. Makan mahal makan apa? Ambo kuih 2 butir teo. Tu pun ikat tepi kecil. Tapi masuk buah tu kita ingat kau bayar belaka dah ya pergi. Ada kata dek. Yalah kita. Oh. Ngetuk laki ni ke? Ngetuk laki. Padahal dia tu pergi kerja ni dengan izin suami. Demo tu pergi kerja ni dengan izin suami. Kalau suami kata demo tak payah kerja, jadi suri rumah tangga 100%. Demo nak pergi mahkamah syariah, nak pergi ayat ke dia. Dia boleh jawab ketuk qadi. Saya tak sibui bini saya kerja. Pasal banyak terdedah dengan kakak-kakak tak molek. Dan saya suruh dia konsentrate pada keluarga. Tok qadi nak kata ke dia? Tok qadi nak kata ke dia? Tapi nak ayat juruh, tak juruh dengan set ni. Dah sungguhlah orang royak dia muka tu. Ni yang bawa belaka, hak amba royak, amba kecek ni amba bawa belaka kita. Kitab Muhimmah. Kitab Muhimmah ni berkaitan dengan tugas dan tanggungjawab sebagai seorang isteri. Siapa dia nak jadi isteri solihah, antara kitab rujukannya ialah Kitab Muhimmah. Suka kaya. Nabi sebut dalam kitab ni Nabi kata ke dia, nak cari lelaki yang soleh ramai. Tetapi nak cari seorang perempuan yang solihah sorang apa payah. Apa? Kalau kita memang. Oh, kalau mau baca kitab ni pagi ni. Oh, demelah set demo. Set kita akid daerah lah. Nak pula kalau ada bining pula sekelamin. Demo tak dengar Ustaz Muhtar baca kitab tu. Itulah. Dia aku sangat kat aku. Nabi royak nak cari lelaki yang soleh ramai. Tapi nak cari perempuan yang soleh sorang apa payah. Nak ya. Ni banyak tolak ansur suami. Dia beri lesen demo lesen besar. Dia nak gimana? Janji jangan jadi benda tak molek. Walahnya ya tugas cari makan dia. Kita ni lebih pada membantu. Tapi kalau dia suruh di rumah, batulah ilmu mantik, ilmu balaghah orang tua-tua zaman dulu tinggi. Gap dia kata, ngajilah tinggi melangit sama mana pun. Orang Tina klik dapur juga. Lepas tu istilah orang tua kata, bila tanya, orang rumah demo ada tak? Orang rumah demo. Bapa dia guna kata istilah orang rumah. Maknanya kerja demo di rumah je. Tapi oleh kerana kita bertolak ansur, sama-sama nak bina keluarga, sama-sama nak memerlukan ekonomi yang baik dan sebagainya, kita rela demo tu. Lepas tu demo kena jaga adat, jaga tata susila. Dan memang ibu-ibu mek-mek semua cukup royak. Minta maaf dan ayat bagi ada sop jabat tanah. Dia jeput macam dia tulis poin-poin suruh ayat. Isu paling besar sekali di pejabat tu. Isu paling besar sekali. Yang perempuan ni dia meluahkan masalah rumah tangga dia kepada staf jatah di pejabat. Sehingga ke benda yang memalukan dalam bilik pun dia cerita.
Yang menyebabkan dipanggil tu pasal apa? Pasal 2-3 tok laki mari kita pergi. Dia pun jemput ambo lah. Dia pun ayat isu-isu tu. Ambo pun bawa kitab muhimmah. Kok nak jadi. Bayar kena ayat wi, duk cerita kau setah jatah di pejabat. Tok laki dia gini, rumah tangga dia gini. Enggak royak ke hak ni pun. Allah, la ilaha illallah. Masya Allah. Angguk selalu, nampak warung selalu kakak ni. Allahu akbar, nasib lah demo. Sabarlah gitu. Nampak juru pada dia otak onyok dia rumah dengan bini. Tapi bila kita cerita la ilaha illallah, masya Allah gitu. Panak pula ada janggut cetek sikit. Enggak kita kata tok laki hak lagu ni kita nak cari. Lelaki lagu ni kita nak carinya. Sudi mendengar. Lepas pada tu ada perasaan simpati dan sebagainya. Akhir sekali jadi kena lain. Tengah hari tak balik makan di rumah. Makan ngagu pejabat. Tak apalah, tak ada masalah lah. Tok laki kata mungkin dia tubik makan gapo-gapo gini. Balik pukul 5 patut klik dah. Tapi ada lagi time untuk pergi minum petai pula. Akhir sekali jadi isu. Minta maaf hamba ya. Ini. Tak jadi tak apa. Tak jadi tak apa. Akhir sekali lagu mana rumah tangga kita. Pasal kita musnahkan amanah suami, ia diharap kita tubik untuk sama-sama kita bina keluarga, bantu ekonomi. Kabar-kabar kita gunakan kesempatan tu untuk kakak lain. Ada boyfriend, ada tok laki dah, tapi ada boyfriend. Minta maaf lah pasal bukan ambo jatah, ambo kecil lagu ni. Ini realiti. Kalau orang jatah pada hukum syarak tak ada satu, kalau dia ada seorang lagi. Tak nak minta maaf ni ambo kecil atas hukum. Ni nak gaduh nak lenggok gitu. Oh, kalau orang goyak tak nak lenggok selalu. Ambo aku bau kan. Lah gitu lah. Kita tengok kitab muhimmah, moyok lah. Tapi tak usah rusing, hang tak baca kitab ni pagi ni. Oh, baca sedap benar set ni. Demo tak dengar tadi. Liaka set-set demo. Liaka. Tanda rezeki yang berkat yang ketiga, kita bersyukur. Alhamdulillah. Selalu hamba royak. Masa hamba kerja dulu, kalau ni pun hamba royak. Hamba kata, orang di luar sana ni tak layak ke kerja seperti kita. Orang di luar sana ni tak ada keputusan CJ yang lebih hebat pada kita lagi. Kita tak usah nak babik dada lah. Kita boleh kerja ni pasal kita is okay. Kita yang terbaik. Rezeki di luar sana CJ hebat pada kita lagi. Kebolehan lebih pada kita lagi. Tak usah agak lah kita. Ramai lagi orang yang berjala-jala kelulusan. Tapi Allah Ta'ala sudah tulis dah rezeki musim ni. Rezeki musim. Syukurlah. Mula-mula kerja dulu kat Allahu Rabbi ya Karim. 14 kali terbodoga. Habis hayat baca. Kabar-kabar Tuhan pun perkenankanlah. Bolehlah kerja. Dapat tawaran. Mula-mula dapat tawaran kerja. Siung tugak kosurak, siung tugak. Alhamdulillah, alhamdulillah. Royak ke mak ayah. Mak ayah pun royak lah. Kau tok lebar nak maya ajak. Pasal esok tu anak nak kerja pejabat tanah. Pejabat daerah Kemamang. Panggil lah Tok Lebar mana. Tok Lebar pun Rabbana. Mak. Lepas tu email pun nasihat lah. Kerja molek lah awang nak gitu. Alhamdulillah lah boleh kerja dah apa gini insya-Allah tu email. Insya-Allah. Oh turun bismillah. Juruh nak ayat wi. Tak ada orang berjuruh. Mari pejabat nak ayat wi. Ikut suruh buat belaka. Surat hak orang tak suruh tarik pun tarik. Lepas tanya pula bos, ada lagi ke bos? Ada lagi ke bos? Kata tak ada dah, boleh balik dah. Tak apa bos, suruh apa. Belum confirm.
Belum confirm. Nah ya. Bon, terima surat confirm dekat ana yang punya selalu. Pukul 4.45 bos kata tolong tarik surat tu pasal apa ni SUK Kuala Terengganu nak gitu. Cetung selalu. Mungkin ada siap ngabik ke apa dah belecu dia nak klik. Khabar-khabar bos suruh tarik surat, suruh email. Suka set kita. Kenapa? Mula-mula dulu ke Allahu Rabbi ya Karim. Tanya kerja apa lagi. Pun sudah confirm kita tahu dah. Bila dia confirm bukan suatu perkara yang senang nak buat. Kita tahu, mungkin kita berhenti juga. Kita pun mula jadi apa dia? Jadi sombong. Kita pun mula jadi buka dada. Agah dah. Ni bukan kerja saya ni. Ni bukan kerja saya ni. Ni bukan kerja saya ni. Kerja lebih sikit tak boleh. Mula awak perangai selalu dah. Alignment balancing lagi dah. Ambo kerja dulu. Ambo pegawai agama Feda dan ketua unit community. Bawah hamba ada kaning-kaning. Ada pegawai-pegawai. Kaning-kaning tu majoritinya puas. Hak jatah pun ada seorang dua pun kecil manis, gauk. Ulugan medu. Ke naik tangga acak kali sikit nyawa tak lepas selalu nyawa kut singa san. Waktu kita tak apa suruh buat kerja tu nak pergi. Enggak hotel mula gap ke. Ibu pejabat cara kena laporan nak gabung. Pasal esok pengaruh nak meeting dengan menteri. Petang ni juga kena email. Lalu dalam hati kita berkata Allah. Kita pun nak klik juga. Tapi oleh kerana komitmen kerja, kita pun rayak lah. Kata tolong buat sikit atas laporan ni kata. Ibu pejabat nak esok bos nak mesyuarat dengan menteri. Rayak suruh buat dekat tarik muka 14 kali. Tarik muka 14 kali. Mungkin dia siap ngabik ngagapo dah. Nak klik. Oh, awal-awal hari tu masa belum confirm hari tu tanya. Ada lagi kau Ustaz? Joruh mimih pemelekat. Pom dah lama ke apa ni. Pas penokor kan mengabar pegawai Felda. Penokor mari nak tanya pinjaman rumah dan sebagainya. Tak ada jumpa pegawai lagi. Dia duduk luar tu rakyat dah. Tak ada. Pegawai sibuk. Enggak kita bukan jenis tuli. Enggak pejabat pula pasal jenis sekerak gitu bukan dia. Dengar. Padahal kita ada dalam. Boleh dia royak nak royak we. Pegawai sibuk. Hak ni kena mari minggu depan. Ya orang tu mari kata sewa. Kita pun dengar, kita pun terbit. Adakah dia? Pocik tu nak mari tanya, lulus ke tak lagi pinjaman perumahan dia. Pasal Feda sediakan untuk bajet untuk baiki rumah. Nak tanya hak tu ya lulus ke tak. Bapa dia kata pegawai sibuk ke apa ni? Pasal kerja pun kita pun cek-cek tengok. Dia tak atas lagi. Dia tak buat lagi. Dia nampak dah kerja lagu tu. Berkat kau kerja lagu tu tuan-tuan. Ni benda nak ayat wi. Akhir sekali pun jadi viral. Perangai pejabat ni. Akibat nilai titik rusak susu sebelahnya. Pun bila orang sebut pejabat tanah ya. Pejabat daerah. Orang pun jebes selalu. Orang jebes selalu. Padahal hak kerja bagus tu bukan nak fikir hak kerja bagus. Tapi oleh kerana ada seorang dua hak perangai lagu ni nak ayat wi. Setiap kali orang mari lagu tu. Setiap kali mari lagu tu. Menyebabkan penuh organisasi kita. Akhir sekali orang sebut. Seluruh Malaysia akan sebut pejabat tanah, pejabat daerah. Nampak? Kita suka main ya kita rasa. Tapi memberi kesan. Sehingga hari ni kalau orang sebut. Supaya hari ni lah minta maaf. Kalau sebut PDRM. Sebut PDRM. Sebut JPJ. Kalau pun ada roadblock ke apa gini. Set main kita, ambil fitih tu. Orang tu pun mudah kakak tu lagu tu nak ayat. Padahal bukan semua lagu tu.
Tapi oleh kerana dah biasa dah jadi piat lagu tu, akhir sekali orang pun pandai bila sebut PDRM, bila sebut GPJ, orang pun bayar kes lalu. Kita tak asyik jabatan kita lagu tu. Pun kalau kita mati pun, ingat putus kita ya. Sebab musabab kita. Sebab musabab kita. Kita pun panggil Pak Cik tu mari. Adakah dia Pak Cik? Oh Ustaz, ni nak tanya ni pasal dekat 6 bulan dah ni buat penyemai perumahan ni. Nak gitu. Tak lulus lagi kau Ustaz. Nama ke dia? Kita pun panggil suruh cek tengok macam ni. Ada mu kata pegawai tak ada pun mu tak atas lagi. Apa tak atas lagi? Apa tak keing lagi? Siap Pak Cik ni. Pasal kan tidak mu kena buat kerja. Mu malas buat kerja, tak kena buah. Mu tangguh. Siapa pai bawah meja tu, siapa berbelah-belah permohonan orang mu tak selesai. Bahawa pun nampak lah. Pegawai situ, DO situ, ADO situ, tak ada apa lah. Padahal bawah ni nak yakwi ni. Tahu tak? Kita ni banyak nak main, banyak nak buat. Topong buat kuliah swasta. You know kuliah swasta? Cara kau kain tudung, cara kau kain kau tu, cara kau kuih, cara kau cerita drama Korea. Shopee kau tu, Shopee kau ni. Suka ya. Padahal sah dah tak panggil lepas ni. Kamu duk berasa dah ni, duk berasa dah. Ya ke lah. Sebelum aku klik, aku nak ubi cukup-cukup. Live ni berpuluh-puluh ribu di luar sana. Amo bukan kata ke dapat daerah kemamai ya. Hak tak kemamai pun 4 kali 2, 2 kali 4. Amo baru terbaca so. Ada seorang ketua jabatan, dia on the spot, dia pergi cek kaunter. Dia pergi kaunter. Kaunter ada 7, 3 yang beroperasi. 4 lagi mana? Kalau kabuk go. Padahal patut kerja boleh settle dengan cepat mungkin. Tapi oleh kerana 3 tu ya, 4 lagi tu dah alik makan ni. Takkan ngandung hari-hari. Kang ngedek tak apalah. Koruh kering, po cicak kobeng ngandung apa? Pas duk main handset. Duk tengok Shopee ke apa ni. Gi orang kampung hok berusaha ni apa ni? Gak kita tak sedar kadang-kadang hok mari tu level mana kita tak tahu. Orang setara mana kita tahu. Dia takkan nak tunjuk pakat dia mari. Mungkin orang DO ke, orang ketua jabatan kita dan sebagainya. Dia muni klik royak ya. Oh, IG pejabat you pagi tadi. Budak-budak tu tak layan dah. Dia orang duk main handphone je. Nak begitu. Tak ada mustahak pun apa-apa pun nak gitu. No good ah. Dia kecok putih lah pok dia tu. Menggoreng lebo-lebo DO datang duk kecek Melayu. Pok kita duk main muakunya. Tanda rezeki yang 3, syukur. Syukurlah kita boleh kerja ni. Tak sagah lah. Kadang mau buat surat hari ni ya. Beribu di luar sana nak minta. Tak usah sombong kita. Kata percaya terah dia mau buat surat ni. Pas esok offer jawatan kosong. Beribu nak ayak wino minta luar. Orang tengah nak. Dah Allah Ta'ala beri dah kita rezeki sini. Kerja malik. Kalau staf-staf hamba dulu lama kata, kita minta kerja peda ke? Peda minta kita. Kita minta kerja ke? Ataupun peda minta kita? Kita minta kerja peda. Kerja lah. Ustaz terbaik ke dulu? Tanya khabar ya. Amba bukan yang terbaik, tapi amba cuba buat yang terbaik. Pasal amba mari daripada keluarga susah.
Nak boleh kerja pun Tuhan saja yang tahu. Habis kerja kapun buat. Nak ayat ni. Tak tanya hamba lah. Jumpa dengan orang pedah, hak senior, hak tua-tua, hak kenal Ustaz Muhtah, tanya. Tahu mana Ustaz Muhtah kerja? Hamba bukan hamba yang terbaik. Tapi hamba nak ayat ni, hamba terima kasih kerana pedah ambil hamba sebagai petugas dia. Hamba boleh bina keluarga hamba boleh bina masyarakat, boleh bina kehidupan hamba. Sehingga hamba Allah Ta'ala persebabkan 2 kali hamba boleh jadi petugas terbaik, pegawai terbaik. Kali pertama Feda Atta pergi umrah. Kali yang kedua Feda Atta hamba pergi Korea. Tak fikir pun kita kerja, kita tak si pasal kita jenis orang tua ni nak yakwi. Lepas tu kita ngaji agama pula. Kalau orang kata kakak tak molek, kita mari biasa hati. Pasal kita reti hukum akal. Kita tak dengar tidur kalau orang kata halal kau ustaz kerja kata. Halal Allah, tak dengar tidur kita. Lillah hamba ya. Tambah pula orang tina hamba suri rumah tangga 24 jam. Kalau dia mau buat apa dia kat hamba, pada adab, pada urus nak cari kerja mana. Batu kita kerja sungguh semampu kita lah. Kita bukan kata kita terbaik, tapi orang ni lah kita. Feda dulu kalau tugas pegawai dia terbaik, dia bagi anugerah boleh pergi umrah bawa bini. Free 100%. Suka tegak bini kita. Betul nikah ngabai pasiung. Dah bapa dengan bini kita. Betul lah dia. Pas duduk pula boleh pergi Korea pula. Bayarkan. Jaruhlah hidup amo bar di Masjid Sul Korea. Betul lah siapa Zahur. Lepas tu duduk kecek. Lepas tu ada orang, dia orang Timur Tengah duduk jaga situ. Bolehlah kecek sepatah 2. Lepas tu sahabat-sahabat pun kata dia kecek putih, dia suruh kata Ustaz Muhtah nak bar. Dia kata fadal. Apa pergi bar di Masjid Su nak ayat. Habis pakak mari belakang. Mari tengok, paklik. Tak ada orang juga maya. Maya. Orang ni lah kita. Allah Ta'ala tak usah rusing lah. Kalau kita buat kerja molek, tak usah rusing dah. Tak usah menanti-nanti. Allah Ta'ala akan hati. Allah Ta'ala akan nak gitu. Hasil daripada itulah hamba ada ni orang anak. Betul hamba boleh berkongsi melalui pengalaman. Hasil daripada kita buat klik rezeki yang Allah Ta'ala redha. Anak hamba sulung Al-Hafiz. Nombor 2 boleh katakan 4 orang ngaji luar negara lah. Hak bosu ngaji di Ireland. Anak hamba doktor 2-3 orang doktor. Pasal hamba bina keluarga menayak wi. Sesing hamba buat balik okey. Nak ayat wi. Allah Ta'ala ketunjukkan. Jangan main-main. Hasil daripada kita buat balik sesing 2 sing kita buat balik tu dia akan memberi kesan kepada anak-anak kita. Kita tak ada bersatu dah kita. Hak sianya kan anak-anak kita. Lihat saja perangai budak-budak hari ni. Sekolah kebiasaan pun jah 3, jah 5, jah 6 dengan tu. Apa jadi? Apa jadi? Dulu kalau orang zina ni orang tua-tua. Hari ni orang kalih dah, tak pelik dah kalau orang tua. Pergi ke budak-budak remaja. Hak rambut panjang naik motosikal nerak ke apa. Orang tak kecek dah budak-budak belia lah ni. Orang kecek budak sekolah menengah. Budak sekolah menengah. Pergi di klinik ambil pay. Doktor tanya, mak ayah awak tahu ke tak ni? Pasal saya takut mak ayah saya tahu, sebab tu saya mai ambil pay ni. Anak nata mau klik ayat. Kata terima kasihlah. Ini adalah satu bahan bila abah ceramah, motivasi abah boleh tolong royak pada ibu bapa. Nah ya. Kita rumah tak tahu ke sekarang habuk. Dia pergi klinik. Tingkatan 3, tingkatan 2 pun ada.
Natu amo sore tu, orang Sarawak. Dia doktor di klinik kesihatan. Dia balik cerita. Sambil-sambil duk makan kapur ni. Dia kata, hari ni ramai lah, dia kata, budak-budak mari ambil pil. Dia kata, ada dekat 7-8 orang. Lepas tu ramai-ramai duk buang apa. Lepas tu Lan, nama dia Jazlan. Jazlan tak tanya ke dia mau apa yang dia. Tanya juga pasal nampak ramai sangat. Lan tanya dia, oh, ibu bapa awak tahu ke tak ni? Dia kata, pasal ibu bapa saya tak tahulah ni. Saya takut dia tahulah sebab saya mai ambil ubat. Kita relaku ya duk pejabat, duk suka-suka, duk kerja dan sebagainya. Jangan. Allah Ta'ala akan jadikan anak-anak kita jalan gitu pasal hasil daripada rezeki yang tidak. Jangan. Belum mati lagi. Learning ayat ni. Cikgu panggil, jerit. Long, bapa long buat gini long. Malu mama di pejabat. Mama nak tok muka mana. Bapa long buat panggil lagu ni. Papa mung mama malu nak ayat ni. Gapa dia lagi mama dengan papa tak wi kamu. Gapa dia lagi. Bapa long buat panggil lagu ni. Muju anak tidak anak sezali. Kalau anak sezali tentu dia jawab. Sebab cerita Piramli. Memang mama dengan papa wi belaka, tapi mama dengan papa tak pernah tanya pun long tak semaya subuh. Mama dengan papa tak pernah suruh pun long semaya subuh. Mama dengan papa tak pernah kata gapo. Long nak pergi menuntut ilmu, nurullah. Long turun rumah dengan tak semaya subuh. Jadi ke dia? Jadi ke dia? Kerja siapa nak pastikan anak semaya subuh? Guru yang pertama dalam hidup kita ialah manusia yang bernama ibu bapa. Jangan salah kau Ustaz Jeko, jangan salah kau Ustaz Padain, jangan salah kau Tok Imeh. Kita guru yang pertama dalam hidup kita memastikan anak nak turun nak pergi nuntut ilmu semaya subuh. Sini kita out dah. Maknanya anak kita penuh di rumah lagi. Kita meletakkan prioriti keutamaan dalam hidup kita, cari makan, cari makan, cari makan. Nak wis nampak Islamik sikit, cari rezeki, cari rezeki. Nak wis nampak Islamik, tak sebut cari makan, cari piti. Cari rezeki. Apa pasal Tuhan tu cari rezeki? Korok ni. Maya bel Tuhan tak suruh. Tak ada keberkatan. Bila dia tak ada berkat, anak mu jalan gitu. Bini mu berana. Bini mu berana. Kita dengan Allahu Rabbi ya Karim. Rupanya dia ada. Tahu tak ayah cerita lah. Kalau tidak bini berana, tu laki pula berana. Allah Ta'ala tidak akan campurkan sakinah wa sa'adah dalam keluarga kita. Bapa? Kerana hasil daripada rezeki yang kita dapat itu tidak berkat. Pasal kita tak ada syukur pada Allah Ta'ala. Memelah mulut kata Alhamdulillah belaka. Allah Ta'ala nilai kita. Mung ni bersyukur pada aku. Kata Alhamdulillah bila aku pitih banyak, gaji naik, pakak naik, rumah besar, kereta baru. Mung nilai aku ni dari segi material. Baru mu sebut Alhamdulillah. Tapi aku bagi nikmatmu hidup kelik. Aku bagi nikmatmu sihat. Aku bagi nikmatmu ada punca rezeki, nama dia pejabat daerah. Mu tak bersyukur pada aku. Mu nampak nanti bila pitih banyak pun. Nampak? Dan yang keempat, tanda rezeki yang berkat, keluargamu bahagia, sakinah wa sa'adah. Anak-anakmu kenal 5 waktu. Anakmu baca Quran. Anakmu juru. Anakmu taat ke ibu bapa, taat ke guru. Hari ni Masya Allah Rabbi ya Karim. Takut kita berasa kita anak-anak ni nak tok di rumah, moga kita banyak urusan, tak ada komitmen dan sebagainya. Letak di asrama. Bila letak di asrama ke, dengar dengan cerita-cerita supaya kita dengar hari ni kan, cukup menakutkan. Anak kita juru bila pergi ke asrama, nyabuli dia orang. Anak kita perangai huduh, pergi di asrama, dia buli orang pula.
Pas nak duk mana lah nak ya wi. Siapa kau kena ada polis dengan askar pula jaga di asrama tempat menuntut ilmu. Kalau kita fikir secara logik tak? Tempat menuntut ilmu ni nurullah. Allah Ta'ala datangkan malaikat memayung, memohon keampunan dan barakah. Kabar-kabar jadi supaya ala penjara. Bapa jadi siapa gitu mu? Tak jadi lagi tak apa. Tak jadi lagi. Kita boleh syukur. Kedai janji nak yakwi akan memberi kesan kepada kerja kita. Belum pada ni kita mai kerja, kita senyum, kita happy good lucky. Happy good lucky kita kerja. Tapi bila keluarga kita bermasalah, dia akan terbawa dalam kerja. Kita pun mula murung, kita berduduk tu dinding, kecek pun tak berapa nak naik lidah. Orang akan perasan. Berapa banyak nengung dalam ni. Nak gitu. Oh, masalah. Dogi. Oh, tak apa. Pasal air kosong. Gila ceramah mana Puaiba ni. Orang aku tarik kau ni. Dok saja ya. Tanda rezeki yang berkat, keluarga kita bahagia, sakinah wa sa'adah. Bahasa tenang dan bahagia di sisi Allah Ta'ala. Kita kena, tok laki kita kena tangguh masjid, kena tikas maya, kena 5 waktu. Kita pun gitu juga. Tapi kita nilai bahagia apa dia? Orang bank ngori, masjid bank ngori. Kita pipi tangan masuk kedai. Kat sini wati payah tu. Wati payah sedap. Lepas tu kat makan sekelamin. Orang duk belorak nak pergi sembahyang Jumaat Maghrib. Pada dia kecek sekelamin kita. Tak cara kau orang dah asal kau kita bahagia dua dok. Oh, jumpa sama bengong dua tu. Kenapa? Amba dipahamkan oleh pegawai-pegawai tadi, dia kata selalunya kalau tazkirah ni dia kata setengah jam ya. Lepas tu kalau jemputan tu lebihlah sikit. Enggak amat tengok jam 10.45. Start saat ni pukul 9.30, 9.40. Sejadah ni tuan-tuan. Amba tak satu, 2 jam lagi. Kitab tak baca lagi ni. Kau baca kitab ni pakai klik. Habis jabat dengan klik. Padahal lalu pagi ni sejarah. Dia tak baca satu etika yang dibuat oleh seorang doktor PhD di Amerika. Dia buat kajian. Rupa-rupanya manusia ni dia boleh fokus dalam masa sejar. Kalau lebih pada sejar tak usah berlawak dia tu. Tapi janganlah sungguh. Dalam masa sejar, pemikiran dia boleh fokus. Dalam masa sejar, mata, telinga, body dia boleh fokus. Lebih pada sejar, dia hilang fokus. Body dia mula bergerak dah. Noyak pergi. Berapa kali dah baik kisah kakak selatan. Jalan tu. Tadi mulai stimulate. Lepas tu pasilai kau tu. Jalan tu. Pas gedik. Jalan tu. Pokok kita sejar okey. Lepas pada sejar, mata kita tak tengok dah ke pencamu. Tengok ke gapo. Tengok handset lah kata. Jalan. Hak tu WhatsApp dah. Lepas ni kita pergi makan payah dah. Telinga kita dengar dah orang sebelah royak. Paruk hari ni, lambat hari ni. Belum pada ni kita fokus dengar. Nampak? Tok Guru Rambo pesan dah. Dia kata kalau kuliah mana-mana, dia kata kita tengok orang depan kita. Kalau orang depan kita baik kaki siapa 3 kali, baik berhenti dia kata. Tok Guru Rambo pesan. Jadi yang tengok kaki popah-popah padalah dulu. Kita mari semula lah pulak dah. Sejarah ni tuan-tuan ayat begitu. Tapi sebagai akhirnya ingat pas bila Ustaz ayat ni. Allah Ta'ala kata fakhalafa min ba'dihim khalfun adaa'us salah wattaba'us syahawati fasawfa yalqawna ghayya illa man taba wa amana wa amila salihah. Jelas. Pas kita tengok lagi ni. Allah Ta'ala kata maka sesudah mereka datanglah keturunan-keturunan pengganti yang mencuaikan sembahyang. Allah Ta'ala raya muaka tengok satu generasi ke satu generasi pengganti ni dia akan mencuaikan solat. Dia agama dia akan balik.
dan menurut hawa nafsunya dengan melakukan maksiat, maka mereka akan menghadapi azab dalam neraka, kecuali orang yang bertaubat, juga orang yang beriman dan beramal saleh. Mereka tengok satu generasi ke satu generasi, dan hari ini generasi kita di zaman mutaakhir ini, satu kajian rambang dibuat di Malaysia, termasuk Dr. Fadilah Kamsah, 80% orang Melayu Islam di Malaysia tak sembahyang. 80%. Maknanya kalau 100 orang, 80 tak sembahyang, 20 je sembahyang. Dan 20 orang ni pula belum ditapis di ayuk lagi. Ngelah kali tinggal berapa kerat. Akhir sekali penuh dengan orang tak sembahyang. Bila penuh dengan orang tak sembahyang, tunggulah saat kehancuran. Agak ke pagar makan padi. Hari ni bukan pagar makan padi. Padi pula kau mau pagar. Dan mau sebutlah jabatan mana-mana yang tidak terlepas daripada rasuah. Daripada sekecil-kecil sampai sebesar-besar. Apa? Bayarkan. Dulu orang jatuh ya perangai lagu ni. Bereget ke mahkamah. SPRM bereget. Hari ni dia mau tahu. Tenor pun 4 kali 2, 2 kali 4. Nampak? Pasal KPT. Orang sudah tidak berasa takut dah. Kenapa? Pasal dia sudah tidak ada condition. Tidak ada tiang agama. Kismaya sekarang. Mengabai-abaikan, mencuai-cuaikan, melambat-lambatkan. Acuh tak acuh. Tak madulah mana. Tunggulah saat kehancuran. Dan sebagai akhirnya, bobohlah dalam kepala. Kalau ustaz mati dulu, dia mau ingat pas mati. Kita bangsa kita ni muslimin muslimat. Kita nak kecek bab ekonomi. Siapa dia pegang ekonomi negara kita? Siapa dia pegang ekonomi? Sebab tu orang boleh main dengan kita. Tak pada 500 dia wisi 5,000. Tak pada 5,000 dia boleh 50-100,000. Juta dia boleh wisi. Pasal dia tahu kita lapar kau kakak. Semua tak ada orang tak sih nak belaka. Untuk meluluhkan projek dan sebagainya. Bila dia ekonomi dia pegang. Harga dia boleh kontrol. Dia nak naik, nak menurun atas dia belaka. Kita nak tak nak, terpaksa kena beli pasal keperluan. Pas kita duk nyaluk di kedai, puan ni nyaluk bukit. Kedai ekonomi orang pegang. Adik-adik kita tak boleh kerja. Kerja kilat. Kerja kilat. Duduk 2 bulan kau nak balik. Ke Kemamai balik. Kita bertanya, berapa adik balik? Tak boleh kerja kat payah semaya situ. Tokai tak boleh semaya. Pergi kerja kilat lain pula. Duduk 2-3 bulan, kau nak klik pula. Berapa balik pulaknya? Sini lagi paruk, jemaah pun tak boleh. Baru jadi tokai kilat, belum boleh negeri, boleh negara lagi. Baru jadi tokai kilat baru, dia boleh kontrol kita, boleh semaya, tak boleh semaya. Nampak? Ekonomi orang pegang. Pendidikan. Bangsa mana pegang pendidikan? Kita orang Melayu, Noyak bersohu masuk universiti. Ambil koh ke dia? Koh lelum dia. Hak tubik market tak sih. Pointer, below poplet. Kecik orang putih, what happened? Siapa nak ambil? Popok dia tak masuk universiti di Malaysia. Kalau koh main-mainnya. Dia masuk universiti swasta. Bayar pun tak apa. Petih banyak atas anak ngaji di Ireland, di Ukraine, ngaji di Sydney, Melbourne, ambil medik. Belanja sendiri. Luluh jadi doktor, medik. Tak balik jadi doktor di Malaysia. Gaji kecil, kerja banyak. Berapa ramai doktor bunuh diri. Tekanan kerja. Dia baik kerja jadi doktor di UK. Gaji 4-5 kali ganda lagi. Pitih dia banyak, di atas ke mokpok dia. Pitih dia banyak, di atas ke persatuan perniagaan pokok dia. Tumbuh mall-mall di setiap daerah-daerah. Milik siapa? Kita betul-betul atas siasah. Ini pun dojo tanduk. Rebah beleping hak ni pasal kita ada 11 puak di Malaysia. Kita akan menangis tak berlagu tuan-tuan. Kita duk suka main je. Kita esok lusa nak mati dah. Kita akan meninggalkan generasi-generasi yang macam mana.
Jangan dia jadi support community di Filipina. Bila dia boleh ke demo, nyo lepas babi atas masjid, berseroda tu email lagi. Kita hari ni pun demikian juga. Jangan suka. Jangan suka. Kalau kita nak melepaskan diri kita untuk setakat hari ni, 4-5 tahun lagi nak pecing, 7-8 lagi pecing, tak apa. Tapi generasi yang kita nak tinggal tu memerlukan komitmen, pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tidak, anak bangsa kita akan menyupuh parut kita. Kerana ibu bapa yang ada hari ni, ibu bapa yang tidak ada kualiti. Tengok comel, supaya kereta lah, tayar Michelin, syak metalik, tukir pula, ring sport, steering kayu, start tak hidup. Buat ke dia? Kita gitu, tengok comel, muka pun traffic light. Muka pun traffic light. Ke traffic light mampus, si pepak ambil pok dia, ya pak orang. Itu. Kenapa? Kenapa? Pagak ustaz ni, bengok ustaz ni, nangis. Nak mari pejabat, jangan. Domah tak. Domah buai gigi cing. Buai ke tudung buk. Ha. Oh. Nak boleh turun dekat matching, go to matching kan ni. Depan tok laki, waktu mak 5. Nak gitu. Bunyi dah. Popek. Nak. Tak juga kita ni, tak habis lagi macam ni. Padahal lalu tu padahal dah tu rasa puas hati nampak air muka puas hati. Nak begitu. Boleh panggil pula ustaz ni, nak begitu. Panggil sekali lagi tuan, banyak coti tuan. Dia tahu dah tarikh ni kakak ni mari coti. MC anak hakik, anak demam ke apa begini. Tinggallah tuan dengan amboh, nak begitu. Padahal dulu dah. Terima kasih banyak, minta maaf banyak dah. Ustaz tak boleh ubah style ustaz kuliah. Gilah mana-mana pun dia style ustaz kuliah. 5 minit skema molek, 10 minit tubik perangasa. Ni perangai ustaz mana? Dah kalau sungguh dia tak susuklah perangai kita. Tengok mula-mula kita bini dulu lah. Belum best maya dah ke. Po besok. Suka set dia. Demo rupa ke. Mula-mula jadi natu koyok bawah depan tok tua. Aluh manis ya. Asal baru boleh makan. Tak ada 3 bulan tu bik perangasa. Tak koyok-koyok tak atas meja apa kata apa gitu. Kejut tok tua. Nak kalau bawa depan dia. Ustaz ni ayat wi. Allah Taala bagi boleh bagi kuliah depan tueku. Sudah kata yang memang nampak gini pun. Masa ustaz jadi pegawai agama, Sultan Kelantan nak pergi sembahyang jemaah di masjid Felda Cikudua. Ustaz kena ada lah pasal ustaz pegawai agama. Sudah sembahyang gapo gini gitu. Tueku royak ke dia. Masa tu Datuk Syakori. Datuk Syakori lepas tu dia jadi pegawai keuangan. Dia set-set dia kenal lah dia tu pasal dia orang hebat. Dia telefon ke ustaz, dia kata ustaz duduk mana? Kata duduk Nyipen nak balik Pasir Putih kan. Mungkin daripada Gua Musa kan. Weekend hujung minggu balik belakang, tak ada orang duduk Gua Musa. Nak gitu. Mungkin orang pergi kerja belakang situ. Mungkin kapal dia ada dan nak gitu. Dia kata ustaz jangan balik lagi ustaz. Kata apa pula tu Dia kata tueku ubuh pula program dia. Asal dia sembahyang jemaah ya. Ni dia nak sembahyang maghrib, lepas tu dia dengar kuliah pula atas masjid tu. Atas bukit masjid Teku Faiz tu, Gua Musa. Dia kata tak ada orang dah, dia kata boleh bagi kuliah. Ustaz dah. Kata jangan tu kata saya tak biasa bagi tu kuliah ke depan tu aku ni. Dia jawab ke dia. Dia kata tak apa tak saya ajar. Enggak. Kita main mikir dah mau pandai apa tak buat sendiri. Nak mengajar aku pula. Tak payahlah dah mau pandai awak sendiri dah. Tetap jawablah lagu tu. Jawab lagu tu tak boleh gerai tanah lah. Oh, duduk Gua Musa kata awak gitu jawab gitu. Dia kata ustaz Sapawa dia ustaz Sapawa.
Kita pun sapa lawa. Tuanku tak sapa lagi. Rupanya dia ni oyak cara dari segi prosedur dia. Protokol tuanku. Dia kata bila tuanku sapa, kita sambut gini ustaz. Lepas tu masa semaya tu, tu imam ada dah. Ustaz duduk belakang tu imam. Tuanku duduk sebelah ustaz. Pasal tuanku tak boleh duduk belakang tu imam. Dari segi protokol dia. Berapa? Pasal bila tu imam tu rokok, sujud punggung tu imam lah muka tuanku. Jadi muka kau ustaz tak apa. Dalam hati kata korok tu. Tapi tak kata gitu lah. Kata ya tuan, ya tuan. Ya tuan macam podemo learning lah. Kan? Ya tuan, ya macam paling punggung. Henat tadi. Biasalah lagu tu tak. Nak gitu. Tuan aku pun mari. Lepas tu dia kata ustaz, bila sudah semaya, tengok kalau tuan aku semaya sunat, ustaz semaya sunat kata. Oh, tak dia ngajar kita. Sudah semaya sunat tu ustaz jeling-jeling tengok. Kenapa tuan aku relax? Ustaz pun paling ke tuan aku. Ustaz kata, ampun tuanku, sembah patik arak diampun, izinkan patik berbicara bahasa rakyat. Oh, nak kata gitu Gak kakak tu tak ada dalam kitab. Oh, mengapa parut aku? Takut tukar ngapung balik tidak berlawak lah tuan ayat weh. Masa semaya duk ampun tuanku. Punuh jane semaya aku. Tahiyat pun duk main ampun tuanku. Kata lagu ni baik tak kuliah lah. Sudah semaya maghrib, tengok tuanku semaya sunat. Masa tu tuanku ni dia ngaji dengan arwah Tok Wena Asik. Dia bawa Tok Guru Quran dia 2 orang jebin potok seh. Oh masa tu piuh lembek dia tu jubah putih. Waruk dia teko tu. Dia bawa penasihat dia Tok Guru Asik. Kira batu dia jelajah masjid semacam nak gitu. So dah semaya sunat tu kita pun jeling-jeling tengok dia relax duk tengok kipah. Kita popong paling. Acu nak kata apun tuanku. Tuanku kata ke dia. Dia tu ustaz kuliah ke? Kata ya aku. Tak apa. Sekal. Bagus ustaz Kelantan. Tak payah apa-apa lah sekal. Oh lega. Kita pergi depan. Mula-mula tu kan apa tu aku lah sembah patik arak dia apa. Izinkan patik berbicara bahasa rakyat lah. Nak begitu. 5 minit, 10 minit hak aku. Ikut aku nak kata gapo pun. Tak dah nak mikir lagi mana hamba boleh cerita gajah takut bin ni. Jangan main kakak ni nak ni. Dia jadi tak khabar. Pas kita cerita pula kita tengok dia dah suka tu gitu. Kita tak perasan dia tu kata dia. Gajah takut bin ni. Semua keputusan bin ni belaka buat. Lemah tu nak wi. Bukan tu aku ya, kita pun lemah. Orang pergi jalan rumah kita, tak pergi jalan rumah kita. Orang bertanya, comel rumah demo berapa sekaki ni? Acu kita nak jawab, bini jawab 25 riyal sekaki. Kita kelihali uguk. Lepas tu tanya pula, ambil tukan mana ni comel kini rumah demo ni? Acu kita nak jawab, bini jawab. Tukan dongung. Ngelah kali bini kata, abang lagi buat air dapur. Mana tuan? Oh, jeng selalu lah. Memang masa ceramah sedap lah. Kelik di rumah kat bini kata ceramah juga. Kain tak jemur lagi meter. Tu yang tak tahu lah. Ambo. Ceramah lah, kemamel lah, berapa lah. Kain tak jemur lagi. Nak betul. Takut bini kan? Nak betul. Last kali tu aku pun suruh rakyat dia tu soklamin. Tu aku kata, siapa dia hak takut bini tu ambil bini main duduk sebelah lain. Duduk sebelah lain. Ambil bini ke duduk, ambil. Tinggal soklamin tak geruk. Tu aku kata boleh buat Tok Guru hak ni. Inilah dah ni beta rakyat ni. Siapa dia takut bini cepat. Tak geruk juga. Bang main tah. Abang baca ayat gapo abang? Orang lain takut bini berlaku, abang seorang yang berani. Dok tu aku, patik takut juga. Dah takut berapa minta pergi. Patik nak pergi dah, bini patik kata pergi dah aku sepak. Klik dok rumah aku lah. Malu. Minta maaf lah dah kalau betul lah. Sudah ceramah tu kan, tu baru perasan tu aku duk gitu cukup. Kata Allah, bapa aku gitu cerita lah tu. Lama tu aku ingat aku kata ke dia matilah. Tak duduk Kelantan lah.
Mari esok tak berlawak lah nak ayah. Perut duk mari. Bapa aku jadi bengong kita. Sudah semaya nak ayah. Sallallahu sallallahu. Siapa harkat tueku peluk ambo. Lain. Tueku peluk. Dia kata terbaik ustaz, bagus. Lain kali kita jemput pula. Ambo tunggu sampai ke hari ni. Tak jemput. Padahlah dulu. Akhirnya aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.